Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajmain. Aziza Saifuddin, ya, saudara saya Dr. Abdurrani, pemimpin PAS Keadilan, rakan-rakan yang hadir, saya ucap terima kasih. Stalking boleh komplain. Sudah, malam ini saya nak ulangi apa yang kita sebut selepas bersih. Kami dan semua pimpinan Pakatan Rakyat melahirkan rasa yang terhutang budi tinggi kepada rakyat yang berani turun. Sudah dengar, kami tidak akan lupakan jasa, pengorbanan dan keperitan rakyat. Saudara, politik ini bukan sekadar mainan lakaran kata-kata. Politik ini bukan sekadar saingan kuasa. Politik ini juga perjuangan. Dan apa yang saudara lakukan itu adalah saham dalam perjuangan, membuktikan bahawa tidak mudah untuk menuntut perubahan, meyakinkan kita bahawa sah apa yang disebut oleh Datuk Seri Najib. Dia akan buat apa sahaja untuk pertahankan kuasa, apa sahaja, dan cara pukul orang itu termasuk cara dia. Saudara, ugutan, pukul, fitnah, video, seks tidak akan melunturkan semangat kita. Bangkit, 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 bangkit rakyat, tumbang, tumbang, tumbang BN. Ini semangat kita, saudara. Soalnya sebab apa? Sebab apa? Dia jawab, kerana kita nak tumbangkan kerajaan yang sah. Kita kata legitimacy of any government, legitimacy of any democratic government, kesahihan, keabsahan mana-mana pentadbiran dan kuasa politik demokratik yang sah melalui pilihan raya yang bebas dan adil. Dan ini tidak wujud di Malaysia. Saudara, kita mesti tuntut pilihan raya yang bebas dan adil, dan saudara lakukan. 10,000 orang? Tidak. 100,000 orang? Tidak. 200,000 orang? Tidak. Lebih 300,000 orang bangkit. Ya. Melayu? Ya. Cina? Ya. India? Ya. Kadazan, Bugis, Melanau, Dayak, orang Ulu turut serta, saudara. Ya, yang celek, yang buta, yang di kerusi roda, ibu, anak, dan lebih hebat, kita salute kepada pejuang-pejuang muda kita semuanya. Ya. Pejuang muda menentukan lanskap peta politik baru, bukan saja di Malaysia tetapi juga di dunia. Sebab itu, seperti mana sebut oleh Saudara Dr. Rani, mengejutkan kawan-kawan di Mesir bila ada Datuk Kuasa Fatwa, kerana Datuk Najib tak pernah belajar. Dia tak tahu apa yang berlaku di Mesir. Yang dia tahu, kawan dia kena guling. Yang tu yang Dr. Mahathir sedih betul tu, pasal Husni Mubarak kena guling. Sebab apa kena guling? Maka dia serah bekas ketua polis dan Datuk Kuasa Fatwa. Saya diberi, seperti saya tahu beberapa bulan yang lalu, buku terbaru Dr. Sheikh Qardawi. Sheikh Qardawi
beri pada saya buku terbaru, saya dan Khalid Mash'al, ketua Hamas. Bukunya Thawrah Sya'ab, kebangkitan atau revolusi rakyat. Dah jawab dah soalan jawatankuasa fatwa ni. Dia kata ada orang yang mengatakan demonstrasi itu bukan budaya Islam, bukan budaya Arab. Ada yang mengatakan demonstrasi itu import dari luar. Maka saya mau jawab. Sudah dijawab dalam bab pertama buku Syekh Yusuf Qaradawi. Dia sebut ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Harus kerjasama dalam membawa kebaikan dan cari jalan. Salah satu unjuk rasa bila kerajaan zalim, kebebasan tidak ada, orang bangkit dan dia kata harus. Bukti dia Sayyidina Umar bin Khattab. Ini mengikut kupasan Qaradawi. Masa Islam mula berkembang, ia dalam program sirri, rahsia, di rumah Arqam bin Arqam. Ingat, rumah Arqam, orang berkumpul dan sampaikan risalah. Sampai ketika Umar bin Khattab kata, saya mau unjuk rasa, saya mau berjalan dengan beberapa kawan, terang-terang membawa mesej Islam daripada rumah Arqam ke Masjidil Haram. Jadi kata Syekh Qaradawi, dalam semangat unjuk rasa ini, Sayyidina Umar bin Khattab telah mulakan. Jawatankuasa fatwa dia baca buku mana? Perlembagaan UMNO. Ya. Patut tanyalah dulu. Sebab bawa kekacauan dari malamnya, paginya, ratus ribu orang macam ini. Ada orang berhimpun, haram. Yang rasuah tak haram, bunuh orang tak haram, rogol tak haram, pukul orang tak haram. Sudah apa ni? Saya nak elak mula, tapi bila saya baca buku Qaradawi, semangat saya pun naik. Kerana dia nak balah, dia hujah dulu jawab. Saya dalam kupasan beberapa bulan yang lalu, saya guna bab khutbah Syekh Qaradawi di Medan Tahrir. Perhimpunan 3 juta orang, dia undang Syekh Qaradawi. Saudara, fatwa ini di Mesir dah dibuat. Semasa Hosni Mubarak, jawatankuasa fatwa yang sama, UMNO Mesir lah kiranya, UMNO Mubarak, bawa fatwa mengatakan tunjuk perasaan nak guling kerajaan itu haram. Jadi tak pelik. Cuma pemimpin UMNO Alam Mubarak ini ia tak faham sampai sekarang. Siapa dengar? Siapa dengar fatwa macam itu? Rakyat Mesir, jutaan orang turun. Lepas itu diganti Syekhul Azhar. Diganti Syekhul Azhar. Syekhul Azhar sekarang mengatakan orang-orang yang terlibat dalam tunjuk perasaan bangkit mempertahankan hurriyah dan adalah kebebasan dan keadilan adalah pejuang-pejuang yang harus diberi penghormatan oleh Islam dan Mesir. Yang ni jawatankuasa fatwa ni lepas pilihan raya, dia tukarlah keputusan dia. Sama, sejarah ni ulang. Ya. Sejarah ini lepas pilihan raya, insya-Allah dia sampai Putrajaya, jawatankuasa fatwa pun kata ada sedikit kekeliruan dalam tafsiran. Maksud kami lain, cuma ditafsir oleh TV3 ada utusan yang silap. Apa maknanya? Maksud kami ialah bahawa yang bergaduh, yang pukul orang tu yang jahat, rakyat bagus, maka bawa keluar fatwa baru. Lepas itu pengurus TV3 dan utusan Malaysia beratur nak jumpa kita di Putrajaya. Dan dia kata sebenarnya hati kami ini tak pernah, memang terpaut, memang kasih dengan Pakatan Rakyat ini. Ya. Sudah. Sebab itu saya kata tak usah kisahlah. Ini semua alat perkakas murahan, tak ada pendirian. Kita kena ingat, kita ikrar untuk bawa perubahan.
300,000 itu yang berhimpun, termasuk saudara yang ramai, tak selesai dengan satu perhimpunan 28 April. Belum selesai. Itu satu permulaan. Kalau perlu kita buat lagi. Tapi sekarang yang perlu, sudah sampaikan message ini. Ada di YouTube, ada dalam website, dalam pelbagai rancangan atau risalah, saudara sebarkan di wilayah persekutuan, di Selangor. Saudara mara kita yang di kampung kerana UMNO menganggap orang Melayu di luar bandar dan desa itu bodoh boleh dikawal. Saya nak jawab. Saya semalam di Limbang. Limbang itu, kawasannya itu termasuk suku kaum Lun Bawang. Suku kaum yang Lun Bawang, orang Ulu. Satu kawasan termasuk yang dimenangi oleh Barubian di Pekelalan. Ada seorang tua duduk situ, orang Iban. Dia nampak macam semangat bersih. Ya tu. Saya bertanya, kakak, mana tahu bersih ini? Ada pergi? Tak pergi. Mana tahu? Saya tahu. Macam mana boleh tahu? Anak saya tunjuk itu gambar, Datuk, kata dia. Di mana? Di Limbang. Orang Ulu pun tahu. Yang tak tahu hanya pimpinan UMNO haprak yang tak paham derita rakyat. Sombong, angkuh, nak lawan. Lawan apa? Kita minta apa? Kita minta menang tak? Kita minta pilihan raya yang bebas dan adil. Sebab itu saudara, saya mulakan tadi dengan bab pertama, karya Syekh Qaradawi. Dalam bab kedua, bab ketiga, tentang khutbah di Medan Tahrir, dia kata, apa arti Islam? Jatuhan kuasa fatwa mesti baca. Apa arti Islam kalau tak hormat hukukul insan, hak asasi manusia? Apa arti Islam kalau tak paham dan hormat kebebasan rakyat? Apa arti Islam? Kezaliman kamu biarkan, rasuah puluh bilion kamu diam. Kezaliman, rasuah kamu diam, tak berani bersuara. Kamu hanya menjadi corong untuk mengatakan na'am kepada apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Saudara, apa ini? Dia macam seolah-olah tak tahu langsung perkembangan dunia Arab. Syekh Qaradawi ini apa? Kamu jahil, beri sokong kebangkitan rakyat. Syekh Rashid Ghanusi, siapa? Bodoh, jahil, boleh bantu bersama-sama menyokong kebangkitan rakyat Tunisia. Sebab itu sudah keliru lah. Dan tanggungjawab kita untuk menyebarkan maklumat ini seluas mungkin. Apa pendidikan saya? Saya sebut dan lakar pada pagi buat kenyataan akhbar selepas bersih. Untuk media internasional, saya sebut klasik statecraft of any authoritarian regime is to blame the innocent people, the victims, as criminals. Cara biasa lama yang kita perhatikan bagi mana-mana kerajaan diktator dan kuku besi yang zalim, yang authoritarian, adalah untuk menyalahkan, menghukum rakyat yang bersuara sebagai penjenayah. Masa rakyat Indonesia bangkit menentang Soeharto, rakyat pengacau, pengganas, alat asing, itu dia hukuman dia. Masa menjatuhkan Marcos, kumpulan Aquino dianggap pengganas, alat Amerika, penjenayah, perompak, dan akhirnya Aquino ditembak mati, menyebabkan Marcos kemudian digulingkan mati dalam buangan di Hawaii, dilindungi oleh Amerika Syarikat, dan rakyat bangkit mengangkat istrinya Cory Aquino sebagai presiden, dan sekarang Nonoy Aquino, anak dia, sebagai presiden. Ayah dia ditembak mati di lapangan terbang.
tetapi sudah ditembak mati Marcos dan utusan Malaysia Filipina. TV3 Filipina masih menyalahkan rakyat sebagai pengganas dan penyenayah, menggunakan tentera dan polis untuk memukul rakyat yang bangkit, saudara. Sebab itu saya tidak sangat jadi masalah dengan polis, melainkan yang terlibat secara langsung. Polis kena ingat, kerajaan berubah, Selangor dah berubah, Kuala Lumpur 10 daripada 11 kawasan parlimen kita dah menang, dan insya-Allah Putrajaya juga berubah, dan kita mau polis terima kenyataan ini. Ya. Sebab itu saya bukan datang ni nak ajak kita musuh dengan polis, tetapi polis ini polis yang bertugas. Kamu nak pertahan orang macam Rahim Noh? Bukan main lagi jajah. Jadi kita buat ni bukan reka. Yang Tun Hanif sebut, Tun oh bukan main. Yang sebut di mahkamah, itu saya di depan, saya dengar, saya geleng kepala. Hakim Augustine Paul yang belah sana tu pun, dia boleh dengar pun dia tak kerti nak kata apa. Sebab orang Islam boleh katakan, saya belum jumpa satu potong ayat Quran yang mengharamkan, yang mengatakan tak boleh terlibat dalam perjudian. Ya, anak-anak muda you tak ingat. Tapi this was 99. Ini orang yang pertahankan UMNO Barisan Nasional. Rahim Noh sudah tahu, Musa Hassan sudah tahu. Itu soal dia. Tapi mereka tidak harus mewakili sentimen polis yang bertugas, karena polis yang bertugas ini juga akan menjadi polis di era kerajaan reformasi, insya-Allah kelak. Saya nak faham yang itu. Saudara, apa yang disebut oleh Qaradawi lain, iaitu Islam itu dikaitkan dengan freedom. Sebab itu message dia, ya, saya catat message dia itu kepada rakyat. Dia pertama dia sebut kepada umat Islam, ya, kena khutbah Jumaat. Kalimatul ula yang pertama kepada siapa? Kepada umat Islamnya. Bahawa innal hakim fi hazihil ummah, pemerintahan umat ini, kata dia, jangan pemerintahan laisa fir'auna, jangan ikut ciri-ciri Fir'aun. Sombong, menterkedarah duit rakyat, zalim, rasuah. Pemimpin yang dipilih jangan ikut laisa fir'auna, jangan ikut cara Fir'aun. Kata siapa? Syekh Qaradawi. Kalau ikut, itu yang dia suruh bangkit lawan ni, ya. Yang Thaniyah, yang kedua, itu dia suruh kepada syabab, anak muda. Ini khutbah Jumaat yang addressnya kepada anak muda Muslim dan ghair Muslim, dan bukan Islam. Sebab seperti mana saya sebut, sudah, dia beritahu kat saya di Doha. Saya pergi dengan Azizah disambut, dia kata, Syekh Anwar, anak pergi, dia cerita di Mesir nak baca khutbah, jutaan orang ada, Masya Allah, kata dia. Sebelum itu tak ada tauliah nak bagi tazkirah, masa UMNO Mubarak jaga. Syekh Qaradawi tak boleh baca khutbah. Tapi bila Hosni Mubarak digulingkan, dia disambut oleh rakyat 3 juta yang hadir, dan dia tengok puluh ribu yang berdiri tak solat. Dia nak mula baca khutbah, dia tengok pasal apa yang orang ni berdiri di kaki lima ni. Jawab penganjur, itu, ya Syekh, itu Kristian Koptik, jadi dia tak solat lah. Cuma dia datang nak raikan, dia nak dengar nasihat Syekh Qaradawi. Terus Syekh Qaradawi bagi message yang dia kata, ya, syabab mus al-brar. Tapi kata dia dengan mula, anak muda ni istimewa apa? Kalimatul haq, mesti speak the truth, mesti have the courage, keberanian untuk menyatakan yang benar. Bukan berani kemudian dapat RM20 terbalik, berani pumpang dengan kepiah, dengan apa, dapat RM1 kata lompat. Ya, ini doa ni. Tu orang marah, Anwar, hang macam pasal hang pilih macam tu semua. Saya minta maaf lah, tak buat dah. Kali ini kita pilih teliti betul-betul. Ya, sahabat Saifuddin, ada Azizah, ada Azmin, kita kata dalam keadilan, no more. Kamu jangan dah, cukup dah, cukup. Kita pakai percaya masa tu. Mana ada Assalamualaikum tu, dekat-dekat nak cium tangan saya ni. Sungguh-sungguh saya rupanya penyamun tarbus.
Sudah, itu yang disebut kalimatul haq. Tapi prinsip dia yang tidak difaham oleh UMNO. Islam ini mesti anjur kenyataan benar. Pertama, keduanya hukukul insan, hak asasi manusia. Bila sebut hak asasi manusia ini, Muslim kah, Kristian kah, Hindu kah, Buddhis, hak asasi dia mesti dipertahankan. Hari itu di parlimen kita sebut tadi, Dr. Berani sebut, orang lain yang United apa Myanmar apa, pandai lah dia. Nepal tu parti saya dulu, tahu tak? Dulu dia tak apa, dia tak pernah masuk UMNO. Saya kadang baik, bagi mudah-mudah. Tapi di parlimen baru ini, orang India, orang kata Anwar ni apa lagi ni, hari tu you sokong Cina. Dr. Mahathir kata kalau Anwar dia jadi Perdana Menteri, dia joineri ke Cina. Najib sebut di Kelantan, ini Anwar akan dibekudakan oleh Cina, terutama di AP Cina lagi. Lepas tu saya baru ni saya sebut orang India yang lahir di sini, second generation, third generation, ada yang lahir tahun 43. Sudah saya tanya kalau saya disokong oleh mereka, mereka tanya Anwar, macam mana kedudukan kami? Kami lahir sebelum merdeka. Kami lahir di sini. Pasal apa tak boleh dapat warga negara? Saya nak kata apa? Tak boleh hidup Melayu. Tapi Burma apa bagi? Nepal yang bagi. Jadi saya bagi tahu orang India yang ada, saya nak bagi tahu di sini depan orang Islam yang majoriti, kita pertahankan hak asasi dan prinsip keadilan yang layak, yang lahir 70-60 tahun yang lalu. Tidak ada sebab kita tak dapat pertahankan hak mereka sebagai rakyat di negara ini. Orang Melayu tetap majoriti, Islam tetap agama persekutuan. Apa makna Islam agama persekutuan kalau tidak dapat tegakkan keadilan? Bahasa Melayu tetap bahasa rasmi yang tunggal, dengan bahasa rasmi yang lain, bahasa-bahasa lain dikembangkan. Bahasa Cina, Tamil, Inggeris, Arab. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dipertahankan. Hak kesemuan Melayu dan Bumi Putra termaktub dalam perlembagaan. Itu kita pertahankan. Tetapi hak orang lain jangan kita khianati. Saudara, saya tak peduli kamu katalah Anwar ni nak jual negeri kepada Cina. Yang bagi Bukit Tinggi kepada Vincent Tan, UMNO. Yang bagi Genting Highlands kepada Lim Gotong, UMNO. Yang bagi Pangkor Laut kepada YTL, UMNO. Aku pula alat Cina. Dan saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan Cina, bukan kerja saya nak tolong tokoh-tokoh besar. Kerja saya PAS keadilan DAP adalah untuk membela nasib rakyat Cina di bawah yang memerlukan pembelaan daripada kita. Orang Melayu tak payah apologetik. Ada orang kata, Anwar, apa hal kamu ni? Sokong Kit Siang, sokong Guan Eng. Saya nak bagi tahu, ya, dalam Pakatan Rakyat kita sokong Lim Kit Siang. Dalam UMNO dia sokong Choi Solik. Dia kena ada Cina dalam tim kita. Itu beza dia. Dia bagi alasan, saya tak mau kata apa. Sudah pilih lah. Nak pilih Choi Solik. No, Choi Solik ini dari segi moral jauh lebih baik, prinsip lebih baik, kepetahan lebih baik, pandai lebih baik. Okey lah. Itu pilihan dia. Buat apa nak cerca kita? Nak jual apa? Tak jual. Kita pertahankan. Ini yang disebut oleh Qaradawi, sudah. Ini yang saya kaitkan ni hubungan dengan bersih. Anak muda kalau pertahankan kebebasan, itu tuntutan. Hukukul insan, hak asasi, itu tuntutan. Dan disebut pula sama ada orang Nasrani atau yang lain-lain, hak mereka tidak boleh dipermainkan. Kerana apa kata dia? Atas prinsip minal hurriyah wal karamah wal izzah, untuk mempertahankan keadilan. Ini yang disebut kalimatul haq. Sudah, buku ini sedang kita terjemahkan. Saya minta kawan-kawan Habib terjemahkan segera. Dan untuk anak-anak muda terutama yang faham Islam, yang orang Islam harus baca. Kerana dengan sendirinya dia boleh jawab fatwa dan jawab UMNO.
kalau bercakap soal Islam tidak hormat kebebasan, cakap soal Islam tak tunduk kepada prinsip hak asasi, cakap soal Islam hina kaum lain, itu dia kata tak masuk kategori yang dalam yang disebut oleh Syekh Qaradawi sebagai hurriyah wal izzah wal karamah wal adalah. Itu sudah bulan pun kuning. Ya. Lihat ya. Bulan dan juga angin, engkau jadi saksi, bawalah pesanku ini kepada rakyat yang ku kasihi. Saya teringat tadi Azizah peringat yang ini, seni kata dia hafal. Sudah, itu yang pertama soal bersih jangan ingat. Saya kata kalau ada fitnah berterusan jangan terkejut. Bila yang ada perhimpunan dia bantah, Memali, Lainas, ya, Asian Rare Earth. Masa itu saya menteri, saya nak bagi tahu. Ada badan-badan NGO bantah. Jadi kita tanya, jawab pasal itu. Jabatan-jabatan alam sekitar, semua jabatan, termasuk akhirnya Perdana Menteri mengatakan tak, kita jamin keselamatan semua. Tetapi 20 tahun kemudian ternyata kerusakan persekitaran dan jejaskan kesihatan rakyat sekarang ditutup. Masa itu yakin, saya pun yakin, karena dibagi tahu ini alasan saintifik. Pegawai, menteri semua bagi no. Takkan kita nak khianati rakyat. Mana ada kerajaan. Kita dalam UMNO Barisan Nasional, mustahil kita memang rasa nak bela rakyat. 20 tahun kemudian rakyat berpenyakit, kita tak kena, kita tak duduk di situ. Sebab itu bila mai soal lain lah, saya kata dah ada concern ini, fikirlah, telitilah. Tak peduli kerana ada pelaburan asing, pekerja. Pelaburan yang lain boleh. Mengapa nak jejaskan rakyat? Sebab itu kawan-kawan Lainas bantah, anti Lainas. Dan kita kata, dan saya ulang, saudara, insya-Allah kita perintah Putrajaya, kita batal projek Lainas itu. Ya. Alasan apa? We cannot sacrifice health and welfare of the people. Tak mampu saya. Saya takut satu kesilapan yang boleh mengorbankan nyawa orang, kesihatan orang, anak-anak kecil, kita nak tanggungjawab depan Allah SWT macam mana? Saudara, nak jadi pemimpin ini, dia kena rasa derita rakyat. Dia jangan angkuh tak antu arah. Saya belajar. Sebab itu bagi mereka saya minta ampun, saya minta maaf. Sebab saya masa itu saya yakin. Tetapi saya belajar dari pengalaman itu. Tak boleh kita ulang angkuh kita, yes we know, yes our scientists say so. Dengar juga pandangan lain. Dan kalau orang duduk di situ, kamu tak duduk di situ. Menteri-menteri cakap banyak, pergi duduk di situ, buat rumah di situ. Minta buka kelang tepi kampung kamu. Ya, minta. Kalau saya bertahan, kita okey buat kelang dekat Cor Tokun. Tak boleh. Ini sebabnya mengapa kita harus ada pendirian yang jelas, saudara. Saudara, rakyat dah bangkit. Saudara harus terangkan. Kalau kita tak aktif, kita kalah. Kalau kita mengalah kerana dipukul, kita undur, kita kalah. Kalau orang bayar wang, kita kalah. Kalau targetnya sekarang, besok katanya untuk Felda RM32,000 bagi satu keluarga. Tapi saya yakin Najib, you bagilah 30 ke 40 ke 50. It's too late. Your time is up. You, Najib, jangan bimbang. Lepas pilihan raya, you akan diisytihar ketua pembangkang parlimen yang baru. Dan kita tidak zalim kepada kamu seperti mana kamu zalim kepada saya atau kawan-kawan saya. Dan sekarang pada Azmin, saya nak bagi jaminan kita tidak akan zalim, termasuk kepada musuh-musuh politik kita dalam UMNO. Karena itu bukan mandat yang dibagi kepada kita. Kita mesti tegakkan keadilan. Ikrar kita tegakkan keadilan dan prinsip perlembagaan. Ours
bukan nak dendam kesumat. Kalau ikutkan Dr. Mahathir, pukul kita, dia lah suruh masuk penjara, telanjangkan, tak ada kesan. Sampai sekarang duk marah situ lagi. Sudah tak? Bukan. Tapi sebab apa? Dia nak pertahankan legacy. Dia nak pertahankan apa? Gaji minimum bankrupt, batal PTPTN bankrupt, turun harga minyak bankrupt. Tapi kontrak keluarga kamu, syarikat anak kamu berbilion, tak apa. Petronas kontrak anak dari 10 bilion ringgit. Beli syarikat arak San Miguel 2.9 bilion ringgit. Sudah. Orang ni dia nak faham gaji minimum apa dia. Buat gaji minimum kita kata 1,100, dia buat 900. Kemudian Sarawak 800. Jadi saya pergi Sarawak semalam, jangan bimbang. Sebab harga minyak Sarawak rendah, harga gula rendah, harga tepung rendah. Tak betul, Datuk. Kalau tak betul, kamu sokong BN buat apa? Ya. Bagaimana satu negara kos hidup di Sabah Sarawak tinggi tetapi tidak boleh? Saudara, dia tak faham. Sebab tu bila kita katakan free education, primary sehingga university, jawab dia apa? Bankrupt. Dan Datuk Najib sampai putar bagi kenyataan yang tidak benar. Perdana Menteri, Menteri Kewangan buat kenyataan tidak benar. 43 bilion. Kita kira tak lebih daripada 28 bilion. 43 bilion tu masuk, saya ingat, rantai, gelang, cincin, beg. Tapi kalau kos pengajaran, pelajaran saja 28, maksimum 30 bilion ringgit. 30 bilion ringgit 14 tahun. Bukan 30 bilion 1 tahun. Orang kata mana-mana nak cari duit, mana nak cari duit. Hasil minyak 80 bilion. Tanya saya berapa kita nak belajar? 5 bilion pun boleh. Sebab apa? Yuran percuma. Allowance asrama, allowance makan, buku. Saya tengok kawan saya Tayyip Erdogan di Turki, komputer pun bagi. Saya pun kata, insya-Allah komputer pun kita bagi kepada semua pelajar universiti. Kalau kita kira-kira, not more than 5 billion ringgit a year. Tak lebih dari 5 bilion ringgit satu tahun. Minyak hasil 80, tolak 5. UMNO kata bankrupt. Yang UMNO kata bankrupt, yang pemuda UMNO lancar perang dengan Anwar. Kita akan perang dengan Anwar dan Pakatan Rakyat kerana nak batalkan PTPTN. Kerana apa kata mereka? Orang yang hutang, orang kampung yang hutang, anak polis, anak guru, anak kerani, anak peladang, anak petani, anak pekerja. Kamu dah hutang, kata pemuda UMNO, bayar. Wah, sombong. Hutang duit lembu bayar. Cakap jerit di luar, ya. Cakap maki orang boleh, fitnah orang boleh, melalak macam orang gila dalam televisyen boleh. Jawab. Orang kampung pinjam 15,000 per driver taksi. Anak polis, anak cikgu, baik, hutang 15,000. Kamu dah hutang, bayar PTPTN. Kadang kamu berani tuntut daripada keluarga Syahrizad? Tuntut kalau berani. Pemuda macam tu, itu bukan pemuda pejuang, itu pemuda pacul kerana kekayaan. Ya, sudah. Mas berapa? 890 juta bayar kepada Tajuddin Ramli. Mas yang kata, bukan saya kata. Mas kata lepas Tajuddin keluar, dia sebut Tajuddin bertanggungjawab menyebabkan kerugian 11 bilion ringgit. Bagi ganti rugi ratus juta. Ada kutip? Tak, bukan kutip, bayar pula kat dia. Ling Leong Sik, Chan Kong Choi, pemimpin-pemimpin UMNO Selangor yang terlibat dalam PKMZ sekarang ni, hidup Melayu. Bawa kerih kepiah sama tinggi tentang tu. Songkok orang kepiah. Yang tinggi, orang Kedah kata kepiah. Faham. Orang Kedah ni songkok, orang kepiah dia kepiah sekali. Yang ni ketayap.
Dia nak betulkan bahasa saya. Main sini. Sudah. Tapi bila soal ini, sudah tahu, tanah orang kampung, tanah petani, tanah orang kampung, Cina, India, Melayu di Kelang, ambil. Hari ni ambil, esok jual kepada kerajaan, untung 200 juta. Hidup Melayu. Hidup Melayu mana? Tun Ling Long Si. Sudah. Ada dengar suara pemuda UMNO? Mana dia? Jadi sebab itu saudara, dia ada kuasa, dia kontrol media. Kita tak boleh pertahan cara begitu. Besok bila kita ambil tindakan, kita kena bagi ruang kepada dia. Hari pertama, sehari selepas kita ambil alih, kita umum harga minyak di seluruh negara dengan ini diturunkan serta-merta. Ya. Kemudian TV semua, TV3 RTM kena jumpa Datuk Najib. Yang berhormat Datuk Najib, kami daripada televisyen nak minta temu ramah sikit. Boleh. Pertama, kami nak ucap tahniah atas pelantikan sebagai ketua pembangkang yang baru. Kedua, kami nak tanya, Datuk Seri dengar tadi pengumuman Kerajaan Pakatan Rakyat bahawa harga minyak diturunkan. Apakah respon dan reaksi Datuk Seri? Kena jawab apa? Setuju? Tak boleh setuju. Setuju ini? Setuju. Kalau dia kata setuju, marah orang UMNO. Tak setuju? Tak setuju lagi orang marah. Kamu dah masa Perdana Menteri, habis duit kita nak turunkan harga minyak, kamu nak marah? Tak juga. Jadi dia kata, biar saya fikir, saya balik rumah tanya Rosmah dulu. Nak bagi masa sikit. Itu cara kita handle. Tak ada nak fitnah, nak bawa gambar macam gambar Azmin ni. Ni apa dia ni? 20 minit tiap malam. Saudara, apa dia ni? Ini politik Malaysia. Tengok muka-muka pemimpin UMNO ni. Moral. Kita tidak boleh bertahan dan terima seorang sebagai ketua pembangkang, apatah lagi pemimpin Melayu dengan moral begitu buruk. Sebagai ahli parlimen Matampau, sepatutnya letak jawatan. Siapa kata? Rahim Tambici. Yang cakap soal disiplin, jangan pukul orang, jangan ganas, Rahim no. Yang cakap soal moral, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, berpekerti terpuji, Rahim Tambici. Ini sumbangan Melaka ni. Jadi saudara, sebab tu saya kata boleh harga pendidikan percuma boleh. Dan saya bagi contoh di beberapa tempat. Saya kata Turki boleh buat. Ada orang bagi tahu, mana dia? Saya ada dalam BlackBerry saya, penasihat Perdana Menteri Turki bagi detail jawapan. Saudara tahu, ini saya dah cerita di Batu. Saya tanya, bila saya keluar dari penjara, Tayyip Erdogan dengan isteri dan Aminah jemput saya dengan Azizah makan malam. Salah satu cerita Tayyip Erdogan yang mengesankan, dia kata apa? Dia kata, Anwar, saya kata, bagus Tayyip, you are now Prime Minister of Turkey. It's a great country. Ini Empire Osmaniyah dulu. Buatlah sebaiknya. Dia kata, ya, betul Anwar. Tapi you tahu tak, masa saya jadi Perdana Menteri, sebelum itu kan, bila parti dia menang, dia dalam penjara. Bila parti dia menang, dia jadi Perdana Menteri lah. Sebelum itu dalam penjara. Jadi ada tibar yang baik tu. Sebab tu Dr. Rani dia tak boleh, Saifuddin pun tak boleh. Sebab dia tak masuk penjara lagi. Saudara, dia kata apa? Bila dia dah jadi Perdana Menteri, dia kata, Anwar, I rasa apa? Kita datang dari rakyat, kita berjuang melihat derita rakyat. Bila saya jadi Perdana Menteri, orang kampung di Anatolia nak masuk universiti, wang tak ada. Kalau masuk juga berhutang. Jadi bila dia kerja, nak tolong rakyat, nak tolong ibu bapa, tak boleh, kena bayar hutang dulu. Itu namanya PTN Turki. Dalam masa 3 tahun, Turki minyak tidak ada. Hasil minyak 1 sen tidak ada. Hasil minyak 1 sen tidak ada. Kita masuknya Putrajaya 80 bilion ada sebelah. Ya. Dia tidak ada. Tapi dalam masa 3 tahun, pendidikan percuma dari sekolah rendah sehingga universiti, sehingga PhD di Turki. Ya.
Detail dia cabar saya dalam rekodnya, detail berapa jumlah wang yang diberikan. Sebab tu saya kata di Malaysia tak payah tunggu 3 tahun. InsyaAllah, sudah percayalah, masuk Putrajaya kita laksanakan program pendidikan percuma bagi semua rakyat. Yang mana terhutang dulu, driver taksi dengar baik-baik, yang driver taksi yang ada, jangan ada yang sokong Barisan Nasional. Sebab apa? Kita perintah taksi itu milik kamu, bukan milik Tan Sri bekas menteri, bukan milik pemuda UMNO, bukan milik ketua UMNO bahagian. 30, 60 permit. Ada pemimpin UMNO 250 permit taksi. Saya nak kata, kita panggil semua, ingat saya beritahu, panggil semua, baik. Kita tak akan rampas kerana kita adil. Siapa ada permit taksi, kamu bawa sendiri. Jadi Tan Sri itu bekas menteri, umur saya 74. Takkan saya nak bawa taksi? Tak apa Tan Sri, tak ada salah. Mari ke Batu Cape. Kemudian dia tanya, dia tanya, Encik mau pergi mana? Tan Sri, saya mau pergi airport, okey? Dia tak akan bawa. Kalau dia tak bawa, kita bagi tempoh 3 hari, serah balik. Tak, jangan rampai. Rampai tu Najib punya istilah. Rampai itu adalah rampai macam-macam dia rampai. Kita kata serah balik. Serah balik, kita serah kepada pemandu taksi. Yang Melayu majoritinya, yang India, yang Cina. Saya jamin you bawa, you dapat permit taksi. Ini pun tak sanggup dibuat oleh UMNO. Tak sanggup. Susah ke? Tak susah. Nak turun harga minyak ni susah. Tak pening saya fikir macam mana nak buat. Tapi permit taksi pun dia tak sanggup buat. Sebab itu kalau bersih dia tak boleh tahan. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak ada political will untuk bawa perubahan ini. Sebab itu saudara, please work. Kena kerja. Ya, kita tak boleh biarkan keadaan macam ini. Ya. Saya kata harga minyak, saya bagi tahu tentang pendidikan percuma. Saya kata taksi, dia kata Anwar bohong, janji. Saya kata apa dia? Nak buat apa lagi? Saudara, you tengok, sebab tu saya suka jalan. You tengok mata saya betul-betul. Tengok tang perut ya. Tengok mata betul. Saya tengok betul. Saya cakap dengan keyakinan. Ya, saya sudah tahu. Nah, orang UMNO apa lagi yang dia buat, dia tak jawab. Dia tak jawab. Dia cuma dia kata bankrupt. Yang dia boleh hina kita. Israel, Yahudi, itu dia. Tapi jawab ini dia tak jawab. Kalau betul saya terima, kalau betul saya buat kenyataan umpamanya saya sokong Israel, saya khianati Palestin, saya akan minta maaf bukan saja kepada rakyat Malaysia, kepada semua, seluruh umat Islam di dunia ni, tahu tak? Tapi tak betul. Ya, dia fitnah buat apa? Tak habis 14 tahun tiap-tiap malam buka je TV3 Anwar Ibrahim. Dia ni macam gila talak dengan saya tu. Tuan gila talak ya. Nak ya, dia ni dulu tengok dia UMNO. Saya tahu memang dulu dia UMNO, saya UMNO. Tapi gila talak. Tak boleh. Tak ada UMNO tak boleh. Sagi pro Cina. Bila saya cakap saya Hindu nak India tu, dia pro India. Kemudian bila saya cakap Israel, apa yang saya katakan Israel? Sudah dengar. Saya kata memang betul. Ya. Saya kata saya boleh terima Israel yang tak masuk apa? Dengan syarat. Syarat tu besar, contingent. Apa dia syarat dia? Israel mesti undur dari Gaza. Israel dari hentikan keganasan. Israel mesti undur dari tanah Arab, tanah yang dijajah. Israel mesti hentikan semua keganasan. Terima Baitul Maqdis, pertahan kesucian Masjidil Aqsa. Semua syarat itu diterima. Saya tak ada masalah dengan Israel. Itu yang saya sebut. Tapi yang TV3, Anwar sedia terima Israel. Dia oleh itu kawan Israel. Pemuda-pemuda perkasa apa tengok, oh alat Yahudi, mau gambar saya mana-mana. Bodoh. Saya nak cakap bodoh, Aizah tak bagi. Dia kata jangan sebut bodoh. Dia tu tak pandai. Sebab dia kata, dan betul-betul. Sebab Aizah kata, yang hadir ni ada juga anak-anak. Dan anak-anak kita ajar, jangan panggil orang bodoh, jangan panggil orang bangang. Jadi saya tak boleh lah. Dia ada. Bukannya orang tertentu saya kira bini, saya pun takut juga.
Cuma saya takut yang macam ni lah. Bukan takut nak suruh dia beli. Tak ada, tanya dia ada. Saya dah kahwin 30 tahun lebih, tak ada abang. Naklah subang berlian mahal ni. Belum lagi. Ya. Jadi alhamdulillah, betul. Yang tu alhamdulillah, nak cari, alhamdulillah, saya syukur. Kalau tanya saya, Anwar, apa yang kamu syukur? Di antara yang paling besar, pilih Azizah sebagai isteri saya. Apa TV3 nak kata, aku tak tahu lah. Anwar mengaku dia tunduk kepada isterinya. Syurnya esok kena mampu ada TV3 dah, tak ada. Syurnya. Ya, dia sebut sendiri. Ya. Tapi tak apalah. Sudah, ini isu-isu kita kena faham. Ya. Kena faham. Soal yang dibawa, saya sebut baru ini India Today, MJ Akbar editor datang di parlimen. Saya kata rompakan ini mesti berhenti berdasarkan Global Financial Integrity Report, bahawa dalam tempoh 10 tahun yang terakhir, 8 tahun terakhir, Malaysia kehilangan 1 triliun, mana 1,000 juta ringgit dikeluarkan daripada Malaysia. Saya tuntut kerajaan siasat dan siapa bertanggungjawab dalam rompakan. Ahli-ahli parlimen UMNO marah. Ini tak bertanggungjawab. Ini ketua pembangkang khianat. Ini memang busuk hati, memang nak jatuhkan Melayu dan kerajaan. Sebab saya kata rompakan 1 triliun bawa luar, bukan rompak. Itu dipindahkan mengikut proses. Tak ada. Jadi katanya dah siasat, kadang-kadang tak betul, jumlahnya lebih kecil daripada itu. Berapa? Tak tahu. Berapa? Tak tahu. Saudara, saya bawa India Today. Itu bezanya bila media bebas. India Today front page. Masa di India, ekonominya 10 kali ganda lebih besar dari Malaysia. Rakyatnya 1 bilion lebih. Tapi hilangnya 500 bilion dolar Amerika dalam tempoh yang sama. Ini Global Financial Integrity Report. Paper itu sebut apa? 500 billion dollars robbery. Dia sebut rompak. Sebab cara gelap. Wang apa? Wang rasuah, wang haram, illicit funds, wang yang dikeluarkan daripada negara yang tak tahu dari mana sumbernya. Sama ada commission, kapal selam, ataupun soal wang dadah, wang rasuah, atau wang yang lari daripada cukai. Itu dia terangkan. Tapi bila kita tanya, sampai sekarang tak ada jawapan. Jumlahnya lebih kecil daripada itu. Okey, 1 trilion, 100 juta, 200 juta, 300 juta. Saudara, ini dia keadaan di Malaysia ini. Wang siapa? Sebab itu pembazirannya keterlaluan. Di sini boleh ditutup, tapi tak semua tempat. Semalam diumumkan 2 pagi. Saya tunggu 2 pagi nak tunggu keputusan Presiden Perancis. Kena ada kaitan dengan kita. Sarkozy tewas, menang François Hollande. Tadi Duta Besar Perancis datang ke pejabat saya. Saya balik daripada Sarawak, kapal terbang Air Asia, lambat 2 jam. Jadi sampai saya bagi tahu kepada Keduta Besar Perancis, congratulations and please convey on behalf of Keadilan dan Pakatan Rakyat, our felicitations and congratulations to Monsieur President François Hollande, and our best félicitations, congratulations. Betul, melawak betul tu. Baik. Sudah, Sarkozy dalam siasatan kapal selam itu dia bimbang kerana kerajaan juga terlibat. Kerajaan Perancis dan beberapa tokoh terlibat. Jadi kapal selamnya siasatan itu slow. Hollande bau, dia tak terlibat. Jadi menangnya Presiden baru Perancis akan mempercepatkan siasatan kes rasuah kapal selam. Itu pertama. Keduanya seperti yang disebut dalam kenyataan baru-baru ini, Hakim Mahkamah Perancis
telah putuskan, ini bukan putusan kita, Hakim Mahkamah Perancis tolak kesaksian PI Bala. Dia kata tak payah, affidavit cukup. Saya tengok affidavit Bala ada, kita dah baca, nothing new. Kalau ada, kita panggil. Sekarang kita tak mau panggil, kerana hakim sistem Perancis ni lain. Hakim dia panggil inquisitif, dia boleh siasat. Bukan di sini ada pendakwa, ada pembela. Sana hakim boleh tanya. Dalam kalau kamu saksi, hakim boleh tanya pasal apa, pasal apa. Jadi yang ni dia baca keterangan, dia kata tak payah saksi ni. Yang diminta siapa? Yang pertama, Razak Baginda. Kes syarikat 2 termasuk Perimeka dan yang berpusat di Hong Kong. Kedua, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Ini keputusan hakim, kamu kena datang. Tunggu masa Sapina. Sebab itu mungkin pilihan raya awal sikit kot. Ya. Ya. Tak datang Sapina, tak datang, itu salah contempt of court. Kalau tak datang, maka tak boleh, bukan saja tak boleh datang Perancis, tak boleh datang seluruh Eropah. Kerana Eropah dia gunakan sistem perundangan yang sama. Jadi nak beli beri di Paris ke Rome tak boleh beli dah. Boleh tak? Di Bandung pun boleh. Apa dipanggil? Market apa tu? Mana Pasar Borong Market. Bandung dia panggil ni apa sah? Factory outlet. Ini penasihat saya kata factory outlet di Bandung. Okey. Ataupun kalau dah susah sangat, coket lah. Semua jenama ada. Saya kawan-kawan daripada luar negara Arab main semua, dia kata nak beli Rolex, coket. Ataupun Chinatown, Petaling Street, Rolex RM30 pun ada, RM300 pun ada. Original, macam saya pakai ni. Jadi sudah. Yang ketiga, yang itu tak ingat lah, Razak dengan Najib Razak. Yang ketiga, yang mengejutkan saya sendiri terkejut. Sebab saya fikir kes ini hanya siasatan soal rasuah. Tapi hakim kata, saya nak panggil Profesor Dr. Syaribu, ayah kepada Altan Tuya. Sudah. Di Malaysia kes dah tutup. Di Malaysia 2 komando yang kena. Kes tak ada siasat. Dalam surat khabar utusan Malaysia tak ada sebut apa-apa. TV3 haram, macam bersih lah, bersih haram, sebut Altan Tuya haram. Tetapi di Paris dibuka dan hakim memutuskan untuk memanggil orang-orang ini. Jadi saudara kena ingat bahawa kalau begitu, nama Malaysia itu akan terjejas. Tapi kita tidak tahu, kerana proses hakim itu berjalan. Proses keadilan itu kita harus hormati. Apa keputusan mungkinnya, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu ialah bahawa ia tidak seperti mana badan kehakiman di Malaysia. Badan kehakiman yang lebih bebas dan terbuka, dan siasatan ini berat kerana melibatkan pertama rasuah besar, kerana ada kes kaitan syarikat yang sama dengan penjualan submarin ke Pakistan yang menyebabkan 13 orang terbunuh, dan juga penjualan submarin di Taiwan yang menyebabkan seorang terbunuh, dan di Malaysia yang menyebabkan juga Altan Tuya terbunuh. Jadi saudara, itu satu bab. Yang penting bagi kita ialah untuk terus dengan semangat kita. Saudara, saya sebut perkara ini kerana nak menunjukkan beza sistem. Kita nak ubah. Ada orang tanya, ni nak ganti Perdana Menteri, nak ganti menteri, nak ganti menteri besar. Tak. Bukan itu saja. Kalau niat itu tak payah susah-susah. Kita nak ganti sistem. Kita mau perpaduan rakyat yang betul. Rakyat Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita pertahankan hak mereka dan angkat martabat mereka. Ini cita-cita kita. Kita nak pastikan negara ini negara hukum. Kita tak mau lagi hakim-hakim yang boleh tergagak-gagak sana sini. Tidak relevan. Tidak relevan, tidak relevan. Tak mau lagi dah. Ya. Kita nak badan kehakiman yang bebas. Kita nak parlimen yang berfungsi.
Kita nak sistem ekonomi yang dipacu pertumbuhan, bukan memperkayakan 3-4 karat manusia. Satu orang 5-6 projek, puluh-puluh bilion. Bagi projek di Sungai Besi, tanah ratus juta bilion bagi kat Jolo, tanpa tender, tanpa proses. Bagi jalan raya yang baru, jalan raya yang baru, saya dapat baru ni satu kumpulan konsultan cara sukarela bagi laporan kepada saya. Jalan di antara jalan lebuh raya yang paling mahal di dunia diserahkan oleh Datuk Najib kepada satu syarikat geng dia. 1 meter kos dia 1 juta. Ini akan kita bongkar dalam masa yang singkat. Ya, pasal nak bagi banyak sangat tak boleh, orang pening kepala. Ya. Tapi sebabnya tidak ada tender. Sebab itu Transparency International sebut 1 tahun rugi hilang wang di antara 20 hingga 40 bilion ringgit 1 tahun. Saudara, percayalah, insya-Allah kita mesti selamatkan wang ini dan pulang balik kepada rakyat. Saya bercakap dengan Tok Guru Hadi Awang terang-terang. Tok Guru Hadi dikit siang ada. Saya kata kita kena bagi ikrar yang jelas. Ya. Tok Guru guna baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, prinsip Al-Quran. Kita guna terjemahkan itu dengan prinsip-prinsip yang ada. Dan kita kata ini ikrar kita. Betul kita wakil parti, saya Keadilan, PAS, DAP, 3-3. Tapi kita ikrar sama-sama bahawa orang kita, apakah Keadilan atau PAS atau DAP, yang didapati rasuah atau menyeleweng, salah guna kuasa, kita akan humban dia keluar dan hukum dia dan tidak akan pertahankan. Dalam hal ini, there's not a matter of party loyalty, but loyalty to the principles. Dan ini sudah kena faham. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam usaha kita bawa perubahan ini. Saudara, saya nak tekankan juga tentang perubahan ini. Jangan lupa, we cannot win. Kita tak boleh menang tanpa usaha tiap orang. Tak mungkin. Saya nak bagi tahu, kita lawan ini bilion ringgit. UMNO hari ini tak macam 2008. 2008 dia terkejut. Hari ini dia tahu keadaan dia bergoyang. Ramai ahli parlimen UMNO ni bantah balik sekarang duk bincang saya. Betul. You tengoklah nanti apa berlaku di Sabah. Dia katalah, makilah saya banyak mana pun, tapi tengoklah, kerana dia pun nak beli insurans sekarang. Ya ke tidak macam ni? Dia kata, sebenarnya I tak kata kat you. I tak kata. Itu you kata, tak, bukan I sebenarnya. Dia orang salah lapor. I tak kata kat you. I tak ada personal dengan you. Ini you tahulah, sikit-sikit kita biasalah. Ya, semua tak pernah kata kat I. Kalau saya jumpa ahli parlimen, I tak pernah kata apa kat you. Saya jumpa seorang menteri besar duduk sebelah saya, dia kata, I sebenarnya I tak pernah sentuh soal peribadi, tahu. Saya kata, terima kasih banyak, terima kasih. Jadi siapa yang kata, saya pun tak tahu. Tak ada siapa yang mengaku. Ya, baik, sudah. InsyaAllah kita boleh bawa perubahan. Syaratnya sudah kena buat kerja. Ceramah 1 bab, perhimpunan 1 bab, tapi tiap orang kena ada target. You mesti tawan 10 orang. Mesti jelaskan kepada 10 orang. Ini is not about changing government. It's about changing a system, changing culture. Saya di Al-Ustaz saya sebut juxtaposition of ideas and values. Pertembungan dua nilai. Boleh rasuah, kita kata tak boleh. Boleh zalim, kita kata tak boleh. Boleh tipu, kita kata tak boleh. Boleh salah guna media, kita kata tak boleh. Ini sistem baru yang cukup mencabar bagi kita. Saudara, doa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Doa kepada Allah buat kita istiqamah. Karena kalau andai menang, insya-Allah dia tidak mudah. Tidak mudah. Dan kita akan dikutuk oleh Allah SWT dengan segala usaha kita, dengan segala jaminan kita, dengan derita rakyat. Bukan 10, bukan 100, ratus orang, malah ribu, puluh ribu, ratus ribu yang telah merasa pedih. Smoke get into your eyes. Bagus saya masuk dalam blog saya lagu Smoke get into your eyes ni. Rupanya tear gas into your eyes. Jadi saudara, saya harap kita dapat pertahankan ini. Change, saudara. Kita kena ubah sistem ini. Dan it requires
semangat yang baru di kalangan kita. Malays, Chinese, Indians, seperti mana kita lihat dia bersih, itu luar biasa. Saya terpegun. Jalan daripada Masjid Negara, kemudian naik lori, saya terpegun tengok semangat orang macam tu. Saya tak terfikir begitu sekali. Semua dengan semangat, jumpa dengan semangat, dengan entusiasm. Dia tak peduli China, India, there's no consciousness. Saya Melayu, saya Cina, dah lah, saya nak change, saya nak improve. This is my country, this is my country. My country is a great country. We have rotten leaders. Itu je beza dia. Jadi saya harap sudah boleh bawa perubahan. Start now. Sebab trik dia jahat. You tengok media gila. Pernah ada tengok dalam sejarah dunia? Saya nak tanya, dalam dunia selain daripada Nero dan Mad Emperor, ada tidak negara dengan media yang macam sekarang? Seks. Tak ada. Ni nak keluar 4 orang pula ni. Satu PAS, satu DAP, 2 keadilan lagi. Kata keadilan Zuraidah, PAS Dr. Rani. Apa dia ni? Macam ni. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita. Saudara, kita boleh janji, madu di tangan kananmu, bakatan, racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Okey? 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan, racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Tahu apa lagi? Sekali lagi. Betul-betul lah. Ini lagu betul-betul ni. Ni lagu ni untuk anak muda, theme song. Madu di tangan kananmu, pakatan. Okey. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan, racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Reformasi. Lawan tetap. Bersih. Bangkit rakyat. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.